Hello guys, kembali lagi dengan saya. Saya tahu latar belakang yang sama, saya tahu baju yang sama, dan saya tahu muka yang sama. Dan sebab itu selamat kembali dengan Neni di channel saya, Hidden Paradise. Hari ini, hari yang sama, malam yang sama, tarikh yang sama, waktu yang hampir sama. Saya kembali dengan satu soalan 1000 jawapan, di mana saya akan berkongsi tentang tips-tips dalam persahabatan. Oke, di sini mungkin ada yang terasa, saya minta maaf untuk itu. Mungkin ada yang tak pandai terasa, mungkin yang ada tak terasa. Tapi percayalah, apa yang saya share ni adalah benda yang betul-betul berlaku, dan benda yang saya share ni betul-betul berkaitan, dan benda yang saya share ni akan berlaku kepada anda satu hari nanti. Jika belum berlaku, maka bersedialah. Jika belum berlaku juga, satu hari nanti bersyukurlah benda tu tak berlaku dekat korang. Sebab tahun ni saya memang kena khianat, dan saya memang banyak litikan dari belakang. Bukan litikan pakai pisau, tapi litikan menggunakan lidah, dan memang sakit. Sakitnya memang tak terungkap, sampai saya nangis, sampai saya pun macam masa nak menjauhkan diri daripada orang lain. Tapi Alhamdulillah, dengan berkat Tuhan saya mampu move on. Syukur saya ada Tuhan. Okey, yang seterusnya, topik sangat. Yang seterusnya saya ingin share yang nasihat kepada anda di luar sana, BFF dalam dunia ni yang kau anggap hidup sehidup semati tak wujud. Kawan ada, kawan memang wujud, tapi BFF, best friend forever, tak wujud bro, tak wujud. Okay. Memang mungkin ada, tapi kawan, bukan BFF. Apakah tips anda di dalam persahabatan yang saya mampu berikan? Yang pertama adalah respect ataupun hormat. Okey. Tak cukup hanya sekadar mereka yang perlu hormat dekat kamu, kamu pun perlu hormat dekat kawan kamu sendiri. Sekecil-kecil mana perbuatan kamu, bila orang yang bergelar kawan ni, dia akan sensitif. Sebab dia kenal kamu macam mana, dia pernah buat sesuatu dengan kamu, dan dia tahu macam mana dengan kamu. Tapi bila kamu buat kesilapan kecil ataupun besar, ataupun sedikit kamu tak hormat, dia akan rasa patah. Okay, bila dia rasa patah, dia akan rasa macam nak berulur je daripada persahabatan. Dan persahabatan tu akan mulai retai. Okay, yang di sini yang kamu perlu ambil tahu adalah benda sesimpel macam ni lah. Okay, dia tengah luah masalah kehidupan dia. Lepas tu kamu boleh relax lagi live. Hi guys, I kembali lagi dengan video baru I live. Jangan lupa like, how, share. Kau cakap depan tu seorang-seorang, lepas tu dia ambil gambar. Sakit hati kan. Lepas tu boleh lagi dia tanya, apa kau cakap tadi? Aku busy tadi live. Okey, bagi korang benda tu macam biasa je, tapi bagi sahabat yang ingin dia dengar, terasa macam tak direspect. Bila kawan tu nak luah, please lah dengar. Takkan orang je nak dengar kat kau, tapi kau tu tak nak dengar pasal orang. Memang bosan, memang aku akui memang bosan kadang-kadang bila masalah tu datang dengan masalah yang sama. Tapi at least respect kalau kau sayangkan persahabatan tu. Tapi kalau kau tak sayang persahabatan tu, jangan buat orang berharap. Okay, boleh-boleh saja kamu menjauhkan diri ataupun kamu berterus terang, saya memang tak dapat, saya rasa tapi ataupun kamu anggap dia macam kawan biasa je, bertegur tapi taklah rapat sangat. Tak salah macam tu, jangan jadi pengkhianat. Lepas tu adalah beri dan terima. Okey, jika kamu selalu memberi tapi tak pernah terima, di situ kawan kau dia akan selalu ambil kesempatan. Contohnya dia minta duit, kamu bagi je. Ataupun dia nak tiru homework kamu beri je. Tapi bila satu hari nanti bila kau minta, dia akan macam kau ni mengungkit kau ni percayalah, dia akan sebut macam tu. Kalau boleh, bila kamu dah beri, ambil. Apa yang saya maksudkan ambil, tak ada terima kasih ke, at least kamu ambil sedikit daripada tu. Okay, di situ kamu mengajar kawan kamu untuk menghargai. Dan bila kamu ni terlalu banyak terima, percayalah one day kamu akan diungkit,
Yang kedua, kamu akan terasa terhutang budi dan itu yang akan menyebabkan kamu terikat. Disebabkan itu, apabila orang bagi kamu kuih, kamu bagilah sesuatu macam nasi lemak ke apakah. Kalau dia belanja kamu RM1, kamu belanja dia RM1 balik. Okey. Lebih baik kamu berbalas-balas baik macam tu daripada nanti kamu terhutang budi. Okey. Hutang duit tak apa, senang membayar. Kalau hutang budi nanti kamu tak mampu bayar, sampai ke mati kamu diungkit, ataupun sampai ke mati kamu terasa berhutang. Disebabkan itu, sentiasalah memberi dan menerima di dalam persahabatan. Tiada istilah saya terima je, saya beri je, tak ada istilah ikhlas. Jangan sebut ikhlas dekat saya. Okey. Lepas tu adalah tips untuk kamu kekal dalam persahabatan tu dah sentiasa bersama di saat susah dan senang. Janganlah kamu stick dengan dia, apa tu, lekat dengan dia bila dia senang sahaja. Lepas tu masa dia susah, disebabkan kamu tak mampu tolong, kamu kamu pergi je. Jangan. Bila dia susah dan kamu tak mampu tolong, cukup kamu beri dia nasihat, dorongan dan sokongan. Contoh, kalau dia ada hutang RM10,000, kamu tolong dia cari penyelesaian. Macam mana nak cari duit RM10,000 tu, kamu tolong dia. Tak perlu kamu bagi jual iPhone, jual rumah, jual kereta untuk tolong dia bayar hutang tu. Tak perlu. Okey, cukup apabila kamu di sisi dia di saat dia susah. Itu adalah sahabat, di mana saling menyelesaikan masalah antara satu sama lain. Itu adalah guna kawan. Jangan mempergunakan kawan. Yang pertama. Yang kedua, jangan tinggalkan kawan. Takut-takut nanti kamu yang ditinggalkan. Sebab manusia yang meninggalkan pasti akan ditinggalkan. Okey, yang selepas tu adalah never ego to say sorry. Jangan pernah ego untuk meminta maaf. Contohnya, kalau kamu dah dia tadi dah marah dan macam apa, saya pasti hati dia koyak. Dan bila hati dia koyak, bila nampak dia macam tu, malaslah aku nak minta maaf, dia tu sikit-sikit koyak. Cuba kamu letak situasi ni. Kalau dia kamu macam tu, dia tinggikan suara kat kamu macam tu, kamu pun akan koyak. Jangan anggap benda tu remeh. Seremeh-remeh mana benda tu, dia akan jadi benda besar bila kamu tak elak. Dia sama saja macam itu. Bila kamu ada seekor je kutu dalam sini, lama-lama mati dah. Percayalah, dia akan bertelur. Seminggu tu bertelur. Bila kamu biarkan dia, kamu tak rawat rambut kamu tu, kutu tu akan makin banyak. Samalah dengan benda yang kamu anggap remeh tu. Jadi bila kamu buat silap tu, jangan ego untuk minta maaf. Trust me, ada dulu orang cakap dengan saya macam ni, your ego would not bring you to anywhere. Ego takkan bawa kamu pergi mana-mana. Disebabkan itu, jangan ego. Okey, jangan sesekali ego. Kalau kamu rasa ego, hapuskan ego tu. Sebab ego tu takkan beri kamu keuntungan. Ego ada bagi kamu duit, yang ada dia bagi kamu satu hari nanti adalah penyesalan. Bila kamu kehilangan kawan yang baik, percayalah, kamu kehilangan sebuah hadiah ataupun anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang terbaik untuk kamu. Jadi hargailah kawan kamu yang selalu dengar kamu, yang selalu di sisi kamu. Dan bila kamu bersilap, jangan ego untuk minta maaf. Jangan nak orang saja yang minta maaf kepada kamu. Okay? Sebab itu, gunalah prinsip give and take. Yang seterusnya adalah never cross the line. Yang ni adalah kawan-kawan yang di luar sana selalu langgar, yang mereka selalu buat. Yang saya maksudkan cross the line adalah bila orang tu sabar kesabaran. Contohnya, ketawa-ketawa sikit, tampak sakit tu. Bila kamu ketawa-ketawa tu mesti tampak. Ataupun kamu kasar dengan dia, tapi bila dia kasar balik dengan kamu tak nak. Itu sebenarnya melampaui batas juga. Dan seterusnya adalah masuk campur dalam hal pribadi. Please, semua manusia dalam dunia ni dia perlukan privacy. Kalau dia tak cerita dengan kamu, maksudnya itu adalah privacy dia. Dan bila dia cerita dekat orang lain tapi tak cerita dengan kamu, maksudnya benda tu adalah antara dia dan orang itu. Dan please jangan menyimpul. Dan please jangan paksa dia untuk beritahu. Sebab kalau dia dah bersedia, percayalah, dia akan beritahu kamu. Tunggu masa dia sahaja. Sebab mungkin dia masa tu dia nak private sikit masalah tu. Mungkinlah mulut kau tu sebecok sikit atau mulut tu payan. So
Bila dia nak bagi tahu kamu, dia akan bagi tahu. So kawan memang macam tu, dia perlukan privacy. Kadang-kadang dia cari the best friend tu, kawan yang terbaik dahulu untuk dia bawah. Okay, bila dia dapat settle, okay, dia baru dia cerita dengan kawan-kawan yang lain. Begitulah dia. Sebab setiap manusia ni dia perlukan privacy. Jangan kau senang masuk campur hal pribadi orang lain, lepas tu kau buat ni, buat tu, yang lepas tu yang melampaui batas tu. Apa yang kawan kamu ada tu kamu ambil, apa yang kawan kamu ada. Contohnya dalam sekolah dulu lah, saya paling tak suka duduk dekat sebelah orang yang suka ambil pen saya, lepas tu dia tak kembalikan. Okay, yang tu saya paling tak suka. Yang kedua adalah orang yang selalu marah-marah saya dekat tepi tu. Yang tu saya pun tak suka. Kalau boleh lah sebelah situ tak ada orang, sebab tak ada orang yang ambil barang saya dan tak ada orang yang marah saya, dan saya pun tak ada marah orang. Kalau boleh dahululah dulu. Sebab tu dah saya kata, jangan melampaui batas dalam persahabatan. Jangan pukul kawan kamu tu dan sampai dia marah baru kamu nak berhenti, sampai bergaduh baru kamu nak berhenti. Dan jangan masuk campur hal pribadi, contohnya hal cinta ke apa-apa, biarkan. Sebab bila dia ada masalah, dia akan cerita dekat kamu, sebab kamu tempat dia bergantung. Sebab itulah gunanya persahabatan, itulah guna sahabat. Yang seterusnya adalah jangan pernah mengkhianat kawan kamu. Why? Okay. Yang ni adalah masalah utama saya tahun ni. Yang pesanan saya bagi orang yang terhianat di luar sana dan rasa nak mengkhianat, jangan. Kekallah jadi kawan yang setia. Yang pasti jangan percayakan kepada siapa-siapa. Dengan boleh percaya jangan. Luah boleh, tapi bagi semuanya jangan. Sorry ada gangguan sikit. Jadi janganlah mengkhianat. Di mana kadang-kadang orang pengkhianat ni dia tak sedar dia sedang mengkhianat. Sebab sekecil-kecil mana pun perbuatan kita itu, bila dia melukai hati orang, dia akan gelar kamu pengkhianat. Contohnya kalau dia ceritakan kamu satu rahsia, lepas tu kamu cerita juga dekat orang lain, di situ dah dia pun anggap kamu pengkhianat. Ataupun di mana dia kongsi tu, jangan cerita kat orang lain tau, lepas tu kau cerita dan sebarkan orang lain, dia akan kamu anggap kamu pengkhianat. Kamu tak sedar, sebab masa tu kamu cakap itu sedap mulut je. Lepas tu kamu buka aib dia dekat orang, dia pun akan anggap kamu pengkhianat. Yang paling besar lah apa yang menyebabkan orang tu anggap kamu pengkhianat adalah apabila kamu bercakap dengan musuh kawan kamu sendiri. Maksudnya bercakap ni bukan bercakap hanya sekadar bercakap, tapi sambil bergurau, sambil dapat keluar sama, makan sama. Itulah yang akan anggap kawan kamu, anggap kamu pengkhianat. Sebab depan dia kamu cakap lah yang kamu ni benci tu, benci ni, tapi lepas tu depan mata dia elok-elok kau cakap dengan dia. Lepas tu elok-elok lagi kamu bergurau, ketawa semua tu. Percayalah, hati siapa yang tak terluka. Hari ni mungkin kata kawan ni manusia macam tu, tak boleh kawan. Satu orang nanti bila kau dah rasa apa yang kau rasa, akulah harap lah, sebab doa yang orang pengkhianat ni dia akan terima dalam percayalah, kau akan rasa apa yang kau rasa. Be more serious. Okay, kenapa jangan mengkhianat dan jangan cuba-cuba untuk lakukan langkah-langkah awal mengkhianat? Sebab itu akan mampu rosakkan persahabatan tu, friendship tu, lumit. Memang tak boleh disambung, sebab orang tu terasa terhianat, memang tak ada kemaafan dan tak mampu nak maafkan dan tak mampu dimaafkan. Di situlah persahabatan itu akan berakhir di sana. Andai katalah dia maafkan kamu, dia takkan pernah lupakan. Mungkin dia akan jadi kawan kamu tapi tak seperti dulu. Mungkin dia baik dengan kamu tapi tak sebaik seperti dulu. Mungkin dia akan dekat dengan kamu tapi tak rapat. Yang seterusnya, jangan ambil kesempatan dengan kawan kamu. Disebabkan kamu rasa saya tak boleh letak kawan dengan dia, sebab nanti ada orang yang nak bagi saya tak ada orang yang nak bagi saya jawapan, tak ada tempat untuk saya mengadu. Jangan. Berkawanlah dengan seseorang itu dengan ikhlas. Sebab apabila kamu terikat dalam sebuah persahabatan disebabkan untuk ambilkan kesempatan, disitulah kamu tiada keikhlasan dalam diri kamu. Dan bila kamu tiada keikhlasan, kamu tak enjoy dalam benda tu. Dan bila kamu tak enjoy, kamu bila-bila masa saja boleh jadi pengkhianat. Dan bila kamu dah jadi pengkhianat, kamu tahu apa yang akan berlaku seterusnya. Fikir-fikirkanlah.
Sebab itu, bila kamu nampak kawan kamu yang baik, jadikan dia lebih baik dan janganlah kamu ambil kesempatan. Dan bila kamu nak rasa macam ambil kesempatan tu, hentikanlah untuk ambil kesempatan, cubalah untuk jadi jujur. Tapi kalau tak dapat juga, berdirilah di kaki sendiri. Jangan berdiri di kaki orang lain sebab memang tak dapat. Mungkin hari ni kamu dapat berdiri sebab dia tak rasa sakit, tapi bila kamu selama-lamanya berdiri, percayalah kamu nanti akan dibuat macam ni. Sebab kenapa? Kamu kantoi ambil kesempatan ataupun kamu gagal untuk terus ambil kesempatan. Ataupun satu hari nanti kamu yang buat dia macam ni sebab kesempatan tu kamu dah ambil habis-habis. Situ kamu akan jadi pengkhianat. Percayalah, orang yang selalu mengambil kesempatan ni akan jadi pengkhianat. Sebab kenapa? Sebab tak ikhlas dalam kesempatan tu. Kamu hari ni mungkin tak sedar yang kamu buat benda ni. Please tolonglah, selepas dengar video ni, tolong sedar-sedarkan diri sendiri. Dan seterusnya adalah jangan terlalu innocent. Di mana kamu anggap dia ni boleh dianggap kawan sebab ni nampak baik, kuat agama, tudung labuh, pakai songkok tinggi, lepas tu dia ni ke budak pandai. Jangan innocent. Manusia tu kamu tak boleh anggap macam tu. Sebab manusia yang boleh mengkhianat, menikam daripada belakang, tidak bersyarat. Tidak dia berkata okey, orang yang bertudung, orang yang bersongkok, dia takkan hianat. Tak dah. Orang yang kuat agama, dia takkan mengkhianat. Tak dah. Sebab syaitan ni, dia akan sentiasa ingin menjatuhkan manusia. Dan bila dia gagal untuk menjatuhkan, dia akan buat manusia itu berasa selalu betul. Sebab itulah, jangan innocent sangat. Sekali-kali itu, berpuaka-puaka sikitlah fikiran tu, negatifkan sikitlah fikiran tu. Sebab bila kamu mampu seimbangkan pemikiran yang negatif dengan yang positif, kamu akan cerdik. Bila kamu terlalu positif, kamu akan tahu-tahulah kamu akan diambil kesempatan, kamu akan dikhianat, kamu akan ditikam. Tapi bila kamu terlalu jahat, kamu pula yang jadi pengkhianat. Dan seterusnya adalah di depan kawan kamu, janganlah kamu show off. Jangan sesekali buat benda macam ni, please. Contohlah, ada update baru, ada ni, cantik tak iPhone aku ni, cantik tak kasut baru aku ni, cantik tak ni aku. Jangan, sebab sedikit benda tu akan membuat kawan kamu rasa terjengkel, akan buat rasa kawan kamu rasa kurang senang, dan rasa buat kawan kamu tu hilang semangat dalam kesempatan tu, dan buat rasa macam dia ni makin hari makin menunjuk-nunjuk. Itu yang buat semangat persahabatan tu akan musnah ataupun semakin luntur ataupun semakin pudar. Jadi buang-buanglah sikap yang suka menunjuk-nunjuk tu. Aku tahu kau anak orang kaya, tapi tolong jangan menunjuk-nunjuk. Mereka akan cakap macam tu. Jadi please jangan menunjuk. Ataupun kalau kamu pandai, ni kau tak dapat buat. Senang ini, jangan cakap macam tu. Ajarlah dengan ikhlas. Janganlah kamu menilai diri. Mungkin kamu anggap kamu betul sebab kamu bagi pendapat, tapi bagi orang kamu tu menunjuk. Kalau boleh, sebelum bercakap, sebelum buat sesuatu, fikir dahulu. Sebab kadang-kadang kita tak sedar kita buat salah. Kalau boleh, sebabkan itulah kita perlu muhasabah diri tu sikit. Sedarkan diri tu sendiri. Okay? Kalau tak dapat sedarkan diri sendiri, tanya orang lain, apa kau kawan aku kan, apa yang kau selalu tengok aku ni buat tak betul, tanya dia macam tu, dia akan jawab punya. Dan pastikan kamu dapat terima benda yang dia komen tu. Sebab kalau kamu tak dapat terima kritikan atas kamu sendiri, macam mana kamu nak ubah diri kamu sendiri? Kalau kamu sentiasa nak dengar apa yang kamu nak dengar, bagus, kamu tak perlu hidup dengan manusia ramai. Kamu dengar je cakap dia, aku cantik, aku lawa, aku pandai, jadilah hidup macam tu. Dan lepas tu adalah bila kamu adalah seorang yang tidak terlibat dalam persahabatan, selalulah mendengar, didengar, dan memberi nasihat dan menerima nasihat. Itulah yang perlu kamu lakukan dalam persahabatan, dan inilah yang akan membuat kamu kekal di dalam persahabatan itu, di mana saling mendengar, saling percaya, saling berbincang, saling menerima, saling memaaf, dan saling menyelesaikan. Itulah itulah seorang sahabat yang sepatutnya dia lakukan untuk kekalkan dalam persahabatan itu. Contohnya kalau kawan itu ada silap, dia pujuk sampai dapat. Contohnya kalau dia ada buat silap, dia minta maaf, dia akui. Ada kawan ni kan, bila kau tanya, kenapa kau buat macam tu, dia kata, ya habis saya dah akui.
Yang tu memang bukan sahabat lah tu. Dia memang tak nak akui kesalahan dia, dan tak perlu paksa dia untuk akui kesalahan dia, sebab satu hari nanti dia akan sedar bila dia dikasih kamu, dan bila dia dikhianat oleh orang lain. Baru dia tahu peran muka. Itu sahaja untuk tips saya untuk dalam friendships, dalam persahabatan. Dan saya nak ringkaskan apa yang kamu perlu buat untuk kekalkan, untuk mengutuhkan persahabatan itu adalah hormat. Yang kedua adalah give and take, terima dan beri. Yang seterusnya adalah sentiasa di sisi kawan, tak kira susah ke senang. Lepas tu jangan ego untuk minta maaf, dan lepas tu jangan melampaui batas, dan seterusnya jangan pernah mengkhianat. Kalau rasa tak puas hati dengan sahabat tu, tak salah untuk kamu luah. Kalau kamu nak tegur, kamu tegur. Jangan kamu burukkan dia dekat belakang dia, sebab nanti dia anggap kamu pengkhianat. Better kamu cakap dia elok-elok, bincang elok-elok, jangan jadi pengkhianat. Dan lepas tu jangan ambil kesempatan. Dan selepas itu jangan terlalu innocent, jangan terlalu naif, jangan terlalu baik, jangan terlalu fikiran positif, dan jangan pula kamu menunjuk dan seterusnya. Dengan bincang, bercakap, dan memberi nasihat, dan memberi nasihat, menerima nasihat, didengar. Okay. Itulah tips-tips yang mampu mengutuhkan sebuah persahabatan yang kamu betul-betul sayang. Sekiranya ada di benda di sini kamu lakukan, percayalah persahabatan kamu sedang goyah. Bila dia sedang goyah, ubahlah di sini itu, dan percaya persahabatan kamu akan mulai baik. Dan jika benda ni tak ada dalam persahabatan kamu tu, ambillah langkah sekarang ni, dari mana kamu ubah persahabatan tu supaya dia jadi lebih baik. Sebab tak elok putuskan persahabatan, tak elok putuskan hubungan. Tapi kalau terpaksa putus, apa nak daya kan, takdir. Dan itu sahaja daripada saya hari ini. Terima kasih. Di mana esok saya akan post satu video tentang pendapat saya tentang Tuhan, dan seterusnya adalah parodi 6. Tahu tak lagu 6 yang dinyanyikan oleh Linkin Park? Saya akan buat parodi itu. Okay. Sekian, itu saja daripada saya. Jangan lupa like, share, subscribe jika kamu belum subscribe. Okay, itu saja daripada saya. Bye.